إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم صل على سيدنا محمد. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ditanya orang akan dia, adakah menentukan kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu yang tiada diberikan manusia? Jawabnya, tidak ada. Tidak ada pada kami melainkan faham kami di dalam kitabullah dan barang yang di dalam sahifah, yaitu ayat Al-Quran, dan tiada di dalam sahifah melainkan beberapa masail yang berbilang-bilang, melainkan beberapa masail yang berbilang-bilang jua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiada bergantung baginya pengetahuan, dan sesungguhnya kelakuan sekaliannya pada faham di dalam kitab yang diturunkan atas segala hati yang suci daripada aghyar selain daripada Allah, dan lagi barang yang dinaqal daripada Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala: wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Surah Ali Imran ayat yang ke-27. Seterusnya musannif rahimahullahu ta'ala menyebut perkataan yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ditanya orang akan dia, adakah menentu kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu yang tiada diberikan manusia? Orang tanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada tak Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan kepada dia akan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain? Maknanya, ada tak satu ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberi satu ilmu yang khusus pada dia yang tidak diberikan kepada orang lain? Jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak ada. Tidak ada pada kami melainkan faham kami di dalam kitabullah. Jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak ada. Melainkan yang ada pada kami ialah faham kami terhadap kitabullah dan barang yang di dalam sahifah, iaitu ayat Al-Quran. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak ada. Yang ada pada kami ialah faham kami di dalam Al-Quran dan faham kami terhadap ayat-ayat yang Allah turunkan. Sebab dia macam ni, para ulama ni bila mereka menyampaikan, kadang-kadang kelihatan dan ternampak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada mana ilmu dia yang dia sampaikan itu, daripada mana ilmu dia, menyebabkan orang tanya, kot Nabi bagi tahu kat dia khusus kot terhadap ilmu yang disampaikan, khususnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ni Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ialah kota ilmu, sementara Sayyidina Ali ialah pintu kepada kota ilmu tu. Nak beritahu kata yang nak diberitahu ialah betapa luasnya ilmu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai Nabi kata macam tu, aku ni kota ilmu. Nabi ialah pintu, Sayyidina Ali ialah pintu dia. Bila keadaan Sayyidina Ali macam tu, orang pun tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu wahai Ali, ada ilmu yang Nabi bagi kat kamu khusus, yang ilmu tu Nabi tak bagi kepada orang lain? Itu soalan yang timbul daripada sebuah hadis Nabi terhadap Sayyidina Ali, dan juga kalam-kalam hikmah yang dituturkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebagai contoh, ada orang nak menguji ilmu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka orang mai uji ilmu Sayyidina Ali. Satu orang, satu kumpulan menjumpa dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam lingkungan dalam 10 orang. Dia bertanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Abul Hasan, kami nak tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuba kamu bagi perbezaan ataupun kelebihan ilmu dibanding harta. Jadi Sayyidina Ali pun kata, antaranya ilmu jaga kita, harta kita jaga dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu satu jawapan dia. Ilmu jaga kita, tapi harta kita pula kena jaga dia. Itu kelebihan ilmu.
Orang lain pula tanya, lagi? Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu bila diberi menyebabkan kita bertambah ilmu. Harta kalau kita bagi, dia akan berkurangan. Harta ilmu kalau bagi menyebabkan bertambah ilmu. Harta kalau bagi, dia semakin kurang. Itu di antara jawapan dia. Dan Sayyidina Ali sebut, kalau setiap orang tanya kelebihan ilmu dan harta, maka dia akan jawab semua berbeza-beza jawapan terhadap tu. Maknanya Sayyidina Ali ni memang ilmunya banyak sungguh. Maka layaklah dia menjadi menantu Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab orang nak jadi contoh, orang nak jadi menantu tok guru contohnya, dia kena tengok diri dia, padan ke tak. Dia nak meneruskan legasi tok guru. Sebab tu ada orang kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang tok guru mungkin susah nak cari anaknya yang alim, payah jumpa juga anak-anak yang ganti ayah, anak-anak tok guru yang alim macam tok guru. Tapi kita jumpa banyak situasi dia, tok guru yang mewariskan pondok tok guru bukan anak tapi menantu. Maknanya orang kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, susah nak cari anak yang alim, tapi tak susah cari menantu yang alim. Dia maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali padanlah jadi menantu Rasulullah sebab ilmunya banyak. Sayyidina Ali ni duduk dengan Nabi daripada kecil. Mungkin orang lain ngaji dengan Nabi besar dah baru mengaji, dewasa dah baru mengaji. Sayyidina Ali daripada kecil lagi dah duduk dalam madrasah Rasulullah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah sejak daripada budak lagi dibesarkan dalam rumah Rasulullah. Selepas daripada mati Abu Talib ayah dia, Sayyidina Ali duduk dengan Nabi. Maka sepanjang masa dilihatnya Rasulullah, dan dia memiliki ilmu pengetahuan yang banyak tentang Rasulullah. Di antaranya kalau kita mengaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kita akan jumpa satu hadis yang Sayyidina Ali menceritakan sebegitu detail, begitu panjang hadis tersebut berkenaan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi oleh kerana ilmunya banyak, sampai orang tanya, kok hang Ali, hang dapat ilmu ni Nabi bagi kat hang seorang-seorang yang kot, kat orang lain tak dapat? Dia kata tidak. Sebenarnya ilmu yang kami dapat ini daripada Al-Quran juga. Dia kata tidak ada pada kami, melainkan faham kami di dalam kitabullah. Maknanya ilmu semuanya bersumber daripada Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa di ayat yang sama. Ini ceritanya orang yang baca Quran, dia faham kandungan Al-Quran. Lepas tu kita ni baca Quran, jangan sekadar kita boleh baca Quran tapi kita tak tahu makna Quran. Jangan. Maknanya Quran ni kita baca. Lepas tu tempat saya mengajar, kalau mengajar pagi-pagi di kuliah duha tu, semua kita Arab saya pakai. Sebab tujuan saya, makcik-makcik tu bila mana mereka mengaji kita Arab, saya terjemah, mereka faham. Mereka faham bahasa Arab. Kalau sungguh-sungguh mereka mengaji 6 tahun mereka mengaji, insya-Allah mereka dah boleh faham kandungan kitab suci Al-Quran. Sebab baca kita Arab, terjemah. Baca kita Arab, terjemah. Allahumma salli ala sayyidina. Tu tak kira lagi mereka mengaji pula bahasa Arab daripada ustaz yang khusus mengajar Arab, mengajar bahasa Arab. Baik. Al-Quran ni bila kita dah faham, ada tempat yang kita tak faham. Sekalipun kita dah mengaji bahasa Arab pun. Dan contoh, kami dah mengaji bahasa Arab daripada umur 13 lagi. Sampai ke Mesir, duk jumpa tak berhenti-henti kalimat-kalimat
yang berulang-ulang sampai kita faham, sampai kita boleh terjemah. Pun macam tu bila baca Quran, ada tempat dalam Quran tak faham, hak tu kena buka terjemahan, hak tu kena tengok tafsir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita dah faham satu ayat, kita target sebulan kita khatam sekali Al-Quran. Lepas tu kita ulang pula, bulan yang berikutnya khatam lagi Al-Quran. Kalau kita sebulan kita khatam, setahun kita khatam 12 kali khatam Al-Quran. Tahun depan bagi lagi, baca lagi 24 kali pula. Tahun depan baca lagi 24 kali 3, 12 kali 3, 36 kali khatam. Kalau 10 kali, kalau 10 tahun 10 tahun, kalau setahun 12 kali, kalau 10 tahun 120 kali khatam Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, jadi makna berulang kali kita baca, berulang kali kita baca, berulang kali kita baca. Kita dah faham ayat tu, kita tahu lah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun sebagai contoh ayat pendek. Kita tahu apa terjemahan dia? Kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Ayat ringkas saja. Kalau 12 kali kita lalu ayat tu, 12 kali makna yang kita faham. Bukan terjemah, tapi hati faham. Dan makna setiap kali kita baca, pemahaman kita terhadap ayat itu tak sama, tak akan sama. Melainkan orang yang tak pernah baca, dia tak tahu, dia tak faham. Bila sampai di ayat itu, sebab Quran ni dia kena baca dalam keadaan tadabbur, bukan kira nak habis. Nak kira nak habis tu satu target, aku nak habis Quran bulan ni sekali, aku nak khatam Quran. Yang kedua, lepas tu tadabbur, menghayati kandungan kitab suci Al-Quran. Quran ni pula dia nak baca, dia mesti baca dalam keadaan hazin. Apa dia makna hazin? Baca dengan lagu sedih. No? Kalau baca cepat-cepat, jadi kita tu tak sempat nak menghayati. Macam semayang dulu. Semayang kelang kabut tu, kita nak rasa apa? Berbeza kalau kita semayang, kita menghayati semayang. Bukan kira nak semayang, kira nak menghayati semayang. Tu dah panggil khusyuk. Allahumma salli. Contoh yang mudah tuan-tuan, saya nak faham. Hari tu kita makan nasi sedap. Nasi apa sedap, Mami? Nasi biryani. Mami kata nasi biryani sedap. Orang lain kata nasi apa pula? Nasi apa, Ahmad? Nasi Arab. Siapa nasi apa? Anak tolong kata kat Abang Syafi, nasi kandang. Okey, semua nasi-nasi ni kalau makan kelang kabut sedap. Oh, hang semayang, hang nak buat kelang kabut, makan nasi, hang nak menghayati. No? Makan nasi kelang kabut tak sedap. Dia kena makan, lepas tu kunyah. Kelang kabut tak syok. Orang kata makan nasi macam nak lari, tak syok, tak sedap. Dia kena slow. Salah Sayyidina Muhammad, sambil sembang, saya sambil makan. Tu makna ibadat. Baca Quran kalau nak cepat tak sedap. Dia kena baca lambat-lambat, tadabbur, bagi faham makna dia tu. Bila faham makna dia, baru boleh keluar air mata. No? Kalau baca kelang kabut tak boleh. Kita diberi tugasan oleh Tok Guru kena zikir sekali duduk 3,000. Tuan pernah tak sekali duduk 3,000 zikir? Ami pernah, Ami? Try duduk, Ami? Sekali duduk la ilaha illallah 3,000. Pengalaman saya, dia beri amanah untuk lebih 3,000 jenuh berkisar. 3,000 jenuh berkisar.
Tapi oleh kerana amanah yang dibagi kena buat. Lepas tu buat hak kali kedua, lepas tu buat kali ketiga. Buat hak kedua ni dia reti sikit. Oh tak boleh, dia la ilallah ni dia tak boleh kata la ilaha illallah mulut saja, dia kena pi dengan hati sekali ataupun dengan roh. Oh, baru kembang jasad dengan roh, mulut dengan hati, baru dia rasa lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru rasa lain, baru dia bangkit. Mana semuanya mesti dengan penghayatan. Kata semata-mata la ilaha illallah, di hati tak ada Allah. Jenuh tengok jam, dia tak habis lagi ni. Jenuh tengok jam, tak habis. Oh, ke berapa nak habis ni? Tapi bila mana dah dapat zaut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak baca dah jam. Duk fikir bila pula lah aku nak berzikir pula. Duk fikir aku nak berzikir ni, nak berzikir pula. Duk tunggu masa tu nak berzikir. Contoh orang puasa. Ni bulan Rejab kena banyak sikit puasa. Sebab tidak ada satu bulan yang Nabi paling banyak berpuasa lebih selain Ramadan melainkan bulan Rejab. Tak pernah puasa. Nak puasa puas. Jenuh tagak nak puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah setahun tak puasa, puasa pula penin lah, nak terbalik lah, nak tumbang. Bila dah puasa sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ajak puasa pula. Selang lepas tu 2 hari puasa pula. Puasa yang kedua tu tak sama dah macam puasa pertama. Wih, sedap nak puasa tu. Syok pula puasa. Lepas tu nak puasa lagi. Pasal kita dah menghayati. Kalau kita tak hayati tak boleh. Sebab tu Quran, setiap kali kita ulang ayat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pendapatan kita terhadap pemahaman terhadap ayat itu tidak sama. Kali kedua hak lain, kali tiga hak lain, keempat hak lain, kelima hak lain. Tapi syarat satu je. Kalau nak pahaman Quran dan pemahaman daripada hadis, hati mesti zuhud daripada dunia. Itulah syarat dia. Mana hati tak boleh serakah dengan dunia. Hati kena tak minat kat dunia. Hati kena hanya minat kepada Allah dan akhirat. Baru boleh faham. Kalau tidak, tuan-tuan tak faham. Ustaz kata, oh Quran ni kalau ulang dapat ilmu lain, ulang lagi dapat ilmu lain, lagi ulang dapat hak lain pula. 120 kali ulang, semua ilmu tak sama. Tapi tak dapat ilmu pun. Satu masalahnya, sebab hati kita cinta kepada dunia. Kalau boleh settle hati ni, dapatlah faham yang Sayyidina Ali kata, kami tak dapat ilmu lebih dengan Rasulullah pun. Yang Nabi habaq semua kami dengar para sahabat yang seramai 124,000 orang sahabat tu semua dapat ilmu yang sama daripada Rasulullah. Tapi nampak Ali ni ilmu hang macam lebih sikit. Kok Nabi bagi kat hang ilmu lebih kot? Tak, kata dia. Sebab faham kami terhadap kitabullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tiada dalam sahifah melainkan beberapa masail yang berbilang-bilang jua. Dalam Quran mananya, dalam Al-Quran dia ulang tu ya. Dia ulang tu ya. Tiada bergantung baginya pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiada bergantung baginya pengetahuan. Dan sesungguhnya kelakuan sekalian pada faham dalam kitab yang diturunkan atas segala hati yang suci daripada aghyar. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, faham pada Quran tu ialah bergantung kepada hati yang suci. Hati yang suci, suci daripada apa? Suci daripada aghyar. Tu dalam disebut. Apa dia makna aghyar? Aghyar makna selain Allah. Maknanya hati kita ni kita kena bersih, kita kena sucikan sampai hati kita tidak ada suatu apapun melainkan hanya ada Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baru boleh faham kitab suci Al-Quran, barulah boleh faham kandungan kitab suci Al-Quran, barulah boleh faham ayat-ayat Al-Quran tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, dalam hati kita tak boleh ada yang lebih besar daripada Allah. Kalaulah ada orang dia boleh besar lagi kerja buat daripada Allah, berarti dalam hati dia duduk ada dunia lagi. Di masjid orang duduk tanah, duduk bangun rumah dekat masjid je pun, jiran masjid. Tapi bila mana orang bang, tak besar Tuhan, yang besar kerja buat dia tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang kerja pejabat, tak kiralah kerja apa pun, dia ni, kita ni kena duduk dalam situasi menunggu semayang. Kalau kita duduk dalam situasi sebaliknya, kita tak tunggu semayang, bila mana orang bang kita terkejut. Lah, lohok dah. Tu terkejut. La asak dah. Ni sebab tak tunggu. Tunggu ni kita kena tahu, kena alert. Hari ni Zuhur masuk pukul berapa? Hari ni Asar masuk pukul berapa? Hari ni pukul berapa masuk waktu Maghrib? Jadi bila mana masuk waktu, kita tunggu, kita tahu. Orang tanya hari ni masuk Zuhur pukul berapa? Kita boleh abang. Allahumma salli ala Sayyidina. Pasal kita tahu hari ni begini. Seminggu sebelum ni subuh 6.27. Hari ni 6.23. Dia beranjak. Allahumma salli ala Sayyidina. Pasal apa? Sebab kita duduk tunggu semayang. Tunggu semayang ni, tunggu ni mana lambat tak tunggu? Tunggu lambat. Sebab itu Nabi kata, siapa-siapa yang ambil wuduk di rumah dia, lepas tu dia main masjid, Muhammad Sayyidina Muhammad, dia tunggu semayang sehinggalah masuk waktu sembahyang, dia dikira orang tu mendapat pahala sembahyang. Selagi mana dia syarat dia masih belum berhadas, mana tak kentut. Selama mana dia maintain, dia tak kentut, selama itulah dia dapat pahala sembahyang. Sekalipun tak sembahyang pun, duduk dalam masjid, duduk tunggu sembahyang sekalipun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hati kita ni kena ada, kena sucikan hati daripada makhluk, barulah kita boleh faham kitab suci Al-Quran. Ataupun kita sebut dalam bahasa umum, hati mesti memiliki satu sifat dia panggil zuhud. Dunia tak ada, yang ada hanya Allah. Aghyar ni macam aghyar. Aghyar ni makna selain Allah. Hatta makhluk ni, Allahumma salli ala Sayyidina, bekas-bekas makhluk pun tak ada. Dia panggil sisa-sisa makhluk pun tak ada. Contoh lah, dulu ada makhluk dalam hati, lepas tu dah boleh buang dah makhluk. Cuma dalam hati hari ni masih ada bekas kasih hari tu, bekas pun tak ada. Contoh lah, saya duduk atas kursi ni, tuan-tuan duduk atas kapet tu. Sagi lepas tuan-tuan bangkit, rasa panas tak tempat duduk tu? Rasa kan? Tu bekas duduk. Maknanya kalau kita nak faham dalam hati ni, sisa-sisa bekas-bekas pun dah tak ada lah, baru boleh faham Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baru boleh faham Al-Quran. Kalau kita masih lagi, contoh semayang boleh khusyuk tak? Susah Ustaz. Pasal apa? Sebab kita ni duduk dunia dengan dunia. Bila kita duduk berdunia dengan dunia, sehari masuk, sehari dia ikut sekali. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab tu Nabi kita ajak, bila mana berjeremuh di antara ataupun bertembung di antara Isyak dan Asyak. Isyak sembahyang Isyak, Asyak makan malam. Makan malam dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Nabi sebut idza istama'al Isya wal asya fabda bil asya. Bila berimpun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di antara makan malam dan juga sembahyang Isya, makan malam dulu, pasal nak bagi selesai dulu ni makhluk ni. Kalau tak selesai lagi duk teringat. Balik-balik rumah tengok-tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, entah tak tahu siapa menghantar rumah nasi kandar yang Abang Syafiq kita suka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengok-tengok nasi kandar. Kita tadi duk kata nak makan nasi. Sampai rumah tengok nasi dah, orang hidang nasi kandar dah. Orang bang di masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu nak pergi sembahyang dulu ke nak makan dulu? Hak ni tak payah habaq, mesti makan dulu kan. Tak payah habaq, mesti makan dulu. Betul dah tu makan dulu tu. Pasal kalau tak makan selagi duk teringat tu lah. Cuma jangan makan sampai terlepas sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, makan pun kena out juga. Kira-kira kita berhenti tu kita sempat untuk mendapat rakaat dalam sembahyang. Tu paling kurang tu. Mana kita dapat masbuk sekalipun kita tak dapat daripada awal rakaat. Maknanya kalau kita dapat rakaat 4 rakaat pun Zuhur ni Isya, contohnya salat Sayyidina Muhammad, tapi duk teringat nasi, pahala tak banyak. Pahala kurang. Tapi kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dapat hanya 2 rakaat saja, tapi kita tak teringat nasi dah, 27 kali ganda itu lebih baik daripada 27 kali ganda tapi duk teringat nasi. Pasal kita tak khusyuk. Begitu juga tahan kencing. Sampai masjid tengok-tengok orang dah Allahu Akbar dah. Nak pergi tandas ke nak sembahyang? Nak pergi tandas ke nak sembahyang? Sayang ni kata. Kalau pergi tandas nak dapat 2 je. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita pergi tandas dapat 2 je, lebih baik dapat 2, lepas tu tambah lagi 2 daripada sembahyang 4 rakaat tapi duk tengok nak pergi kencing. Takut-takut sembahyang kita tu batal pula. Macam mana boleh batal? Duduk sembahyang tu masalah Sayyidina Muhammad, haraplah tu imam baca pendek. Tengok baca lam yang kuning. Ya Allah, tu imam ni. Dia marah tu imam tak dah. Tu imam tak faham lah orang nak kencing ni. Tak tu tak apa lagi. Maki tu imam pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hang pi kencing kan bagus. Bila duk ikut imam ni, dia akan mai. Imam macam panjang. Dan hati kata, nak pi kencing bah. Dan hati dia sebut tu, nak pi kencing bah. Maksudnya nak batal ke sembahyang nak pi kencing. Sagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak masuk balik sembahyang. Lepas tu tak jadi pi kencing. Terus sembahyang jadi macam mana? Sembahyang itu batal. Sebab di antara perkara batal ke sembahyang ialah nak keluar ataupun nak keluar daripada sembahyang. Sembahyang langsung batal. Kita duk baca perkara yang batalkan sembahyang ni ialah cakap, bergerak 3 kali. Di antara perkara yang batal ke sembahyang, nak keluar sembahyang langsung batal. Contoh, orang rumah kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang, tiba-tiba dengar bunyi guru, hai nak hujan bah. Waktu tu dia kata apa? Tapi angkat kain dulu bah. Dia bukan batalkan lagi sembahyang dia, baru kata aku nak pergi ambil kain, batal sembahyang kita. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi resikonya kita takut kita dah batal sembahyang tapi gagah sembahyang juga. Faham?
Kita dah batal dah semayang tu. Bila batal semayang, mayang juga jadi macam mana? Ni takutnya. Takut jadi murtad, keluar daripada Islam. Sebab benda, bila contoh orang ni semayang ikut imam Sahadat Sunnah Muhammad, lepas tu dia terkentut, dia nak keluar, dia malu. Dalam kepala otak dia tak apa, ikut pi dah semayang, sagi semayang lain. Faham tak? Faham? Ikutlah tu imam, ikut pi lah, sagi, lepas dia bagi salam, pi ambil wuduk semayang lain. Dia kata macam tu. Tuan-tuan, kita dah batas semayang. Semayang ni tak boleh kita buat melainkan dengan wuduk. Faham tak? Semayang ni tak boleh kita buat semayang melainkan dengan wuduk. Sebab tu orang berlakon filem, dia kena, kalau watak atau watak semayang, dia kena ada wuduk sungguh. Allahumma salli ala sayyidina, dia kena ada wuduk sungguh. Contoh, kamera tu nak ambil hafal assalamualaikum ya, duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Dia pun berlakon duduk tahiyat. Lepas tu nak ambil tang tu sampai bagi salam. Lepas tu bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh ada ambil tu? Tak boleh. Haram hukum dia, dan boleh jatuh pada murtad sebab mempermain-mainkan agama. Maknanya kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau nak macam tu, kawan tu semayang bagi elok, ada wuduk betul. Lepas tu semayang angkat takbir, semayang sunat pun tak apalah, semayang sunat hajat pun tak apa, 2 rakaat aja. Semayang sunat hajat lah senang tu, hajat banyak. Kamera nak ambil hak belakang tu, ambil lah. Yang penting kita dah semayang betul lah. Ni hukum. Tak boleh mempermain-main hukum. Bila mana dah batal. Allahumma salli ala sayyidina. Bayang dengan buat main. Kita buat main, nanti kita kena risiko daripada Tuhan. Dia hak Tuhan yang paling besar sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maksudnya lah hati kita tak boleh ada selain melainkan hanya ada Allah saja. Sebenarnya ni teori. Nak praktik macam mana, nak bagi ada Allah saja, kena ada guru. Kena ada guru yang melatih kita macam mana latihan ni kita kena lalu kat dia, ilmu kena ada maknanya, lepas tu dapat didikan guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan lagi barang yang dinaqal daripada Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi pada firman Allah Subhanahu wa taala. Kitab kita ni, alhamdulillah, kitab ni telah pun dibaca habis oleh Ustaz Ali dulu. Ustaz Ali Mata Mahmud dulu. Kitab ni. Nah, kitab ni pun telah pun dirakam sepenuhnya oleh anak murid dia. Allahumma salli ala sayyidina, waktu mana Ustaz Ali mengajak Hikam Ibn Madian dulu. Dan alhamdulillah, kitab ni pun telah pun diterjemahkan dan telah pun ditulis balik. Cumanya penulis ni dia tak mengaji kitab Arab. Akhirnya banyaklah masalah ala Sayyidina Muhammad, kesalahan tulis dan kesalahan cetak. Jadi dia dah berjasa pada kita, terima kasih. Tapi masalah Sayyidina Muhammad di atas ketidakcukupan alat untuk mencetak kitab ni, jadi kita kena tolong membetul lah. Sebab kita mengaji sikit, mana yang hak tak kena tu kita betulkan. Jadi saya cubalah insya-Allah. Jadi di situ Abil Abbas tu bukan Albas, Abbas, alif lam ain ba alif sin, Abil Abbas. Bukan Al-Mursi, Al-Mursi, sin ya. Siapa ada kitab betulkan sikit. Baik. Dan lagi barang yang dinaqal daripada Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi pada firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Kita berhenti tentu insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma nawwir qulubana bihidayatik Allahumma nawwir qulubana bihidayatik Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda wa bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin subhanakallah ta'ala